sangat dengan 2022. So Kak Dia akan buka kita punya Sunday Special Talk hari ini dengan satu info, satu cerita tentang inspiration daripada diri sendiri yang kiranya sebab kita nak masuk 2022. So ini adalah satu persediaan juga untuk kita untuk melangkah ke 2022, iaitu tentang goal setting. Semua dah buat goal setting? Kalau dah buat, bagi satu dekat chat box. Siapa yang dah buat boleh bagi satu dekat chat box. Kena ada goal setting. Okay. Nanti Kak Dia akan tunjukkan the magic of goal setting tu. Kenapa kita kena buat, okay. Apa kesan dia bila kita buat goal setting. Okay. Tak ada siapa yang buat lagi. Satu, okay, good. Hanis, CV apa? Hanis, dah. Okay, good. Okay, ada lagi? Dah buat? Seorang je? Okay. Alright, Kak Dia sharekan slide. Okay. Okay, sekejap. Okay, semua nampak slide Nampak slide. Okay, nampak good. Terima kasih Semina. Terima kasih Kak Sifu. Okay, tengah tambah lagi. Wow, Sifu. Si best. Alright. Okay, hari ni kita akan mulakan dengan goal setting. Okay. Alright. Okay, ini adalah goal setting. Okay, sebagai FBO dekat Forever ni, kita mesti ada goal setting. Okay, sebagai FBO kat Forever kita memang kena ada goal setting. Okay, dia bukan setakat kita ada sebagai FBO saja. Sebenarnya apa sahaja yang kita buat, sebagai contoh, student pelajar. Bila kita belajar, kita ada goal setting. Goal setting kita apa? Okay, waktu darjah 1 sampai darjah 6 kita punya goal setting adalah UPSR. Kan kita nak dapat, semua orang nak dapat 5A ke, ada yang 6A ke kan. So semua orang nak goal setting ni adalah nak capai 5A. Itu untuk sekolah rendah. Bila sekolah menengah, orang punya goal setting adalah nak capai SPM, straight A kan, SPM. Untuk apa? Untuk kita persediaan untuk kita melangkah ke universiti. Kan sebenarnya benda tu ialah goal setting kita lah. Tapi bila kita dah sampai kat universiti, sebenarnya bila kita tanya orang-orang, taklah semua orang yang masuk universiti tu adalah orang yang straight A, tapi kita punya goal setting, kita target kita nak kan. So itulah kita punya target bila kita dah sekolah menengah. Bila kita dah sekolah menengah, ada orang dia goal setting dia adalah untuk mencari pekerjaan lepas habis sekolah. Okay, ada orang goal setting nak sambung belajar. So masing-masing ada goal setting sendiri. Okay, jadi masa kita dekat Business Forever, okay, orang bekerja mesti selalunya macam Kak Dia dulu, goal setting Kak Dia waktu nak bekerja adalah sebab nak cari ilmu sebanyak-banyak. Memang nak cari experience untuk bekerja. Kak Dia dulu awal-awal buat waktu Kak Dia awal-awal dulu bekerja, Kak Dia punya niat bukan nak kerja sampai jadi manager ke, tak, memang tak. Sebab Kak Dia punya niat adalah Kak Dia nak capai ilmu yang boleh Kak Dia gunakan. Okay. Waktu bekerja memang satu lagi nak kumpul duit untuk sambung belajar. Itu adalah Kak Dia punya niat tahu waktu nak belajar goal setting. Dan alhamdulillah goal setting yang tu memang dapat. Okay. So bila kita buat goal setting ni, kita kena ada smart. Kiranya maksudnya kita kena specific. Okay, kita ada smart, kena guna smart untuk kita capai kita punya goal. Specific first. Okay, specific tu apa? Apa yang exactly yang kita akan buat. Okay, apa yang kita nak. Okay, apa yang sebenarnya, yang sebetul-betul nak. Okay, sebagai contoh kita kat Forever, kita punya specific goal kita adalah CBM. Okay, ada yang baru, kita biasanya mereka belum faham lagi tentang CBM, waktu Chairman Bonus Manager. Okay, Chairman Bonus Manager adalah pangkat tertinggi dekat Forever. Okay, akhirnya goal lah. Okay, matlamat akhir di Forever selain GLT tu dia punya Global Leadership Team kan, tapi still dia orang kena capai CBM. Okay, so CBM tu adalah kita punya matlamat akhir dekat Forever. Okay, so mesti spesifik. Okay, selain daripada tu mesti measurable. How will you know if you meet your goal? Maksudnya macam mana kita tahu kita kita capai CBM tu. Okay, kat Forever kita dah ada dah semua. HQ dah tunjukkan bila kita capai 1.5K kan, 1.5K CC, so kita dah capai CBM kan. So then 2,500 CC,
5,000cc kan. So kita ada kalau contohnya CBM level 1, kiranya kita dah lahirkan seorang manager, seorang manager. Kalau CBM level 2 kita dah lahirkan 3 orang CBM, kita dah bantu 3 orang tim kita untuk jadi CBM. Kalau CBM level 3 kita bantu 6 orang tim kita jadi CBM dan dia ada target yang ditentukan oleh HQ lah, oleh company. So kita tahu, kita boleh measure benda tu. Kan, kat Forever ni kita tahu siap-siap. Okay, macam student dia tahu, okay 6A dia bila dia meet dia punya goals. So dia 6A kan. Kalau SPM contohnya ada yang 11, 12, ada yang 16 kan, 17A. So dia meet dia punya goals. So measure, benda yang kita boleh kira, maksudnya kita boleh tahulah, tentukan. Then achievable. Okay, what step are you going to take to reach your goal? Macam dekat Forever, benda ni kena achievable. Adakah CBM achievable? Ya, sebab semua orang dah capai. Okay, then apa caranya? So kita dah ada 5 langkah di Forever. Kita dah ada pelan benih, kita dah ada pelan hutan dan pelan pokok tua. So itu adalah semua, kita dah ada art of war. Semua tu adalah step-step untuk kita capai kita punya target itu CBM. Okay, dan seterusnya relevant. Okay, what about your goal makes important to you? Apa sebab kita nak capai CBM tu? Macam Kak Forever, kenapa kita nak capai CBM tu? Sebab okay, setengah orang dia nak duit check kan, sebab CBM tu adalah Chairman Bonus Manager tu, check kan, kiranya collect check yang bernilai berapa ribu tu kan. So ada yang nak jadi jutawan. Apa yang benda penting? Ada yang nak guna duit CBM tu untuk beli aset, ada yang untuk bayar amanah kan, depends, apa-apa sahaja. Dan timely, when do you want to complete your goal? Okay, macam kat Forever. Okay, bila kita nak capai, okay, kita punya target dekat Forever, kalau CBM bulan 1 sampai bulan 12. So bila antara 12 bulan tu bila kita capai. So kita kena tentukan benda target kita ni dalam gunakan kaedah SMART ni. Okay? Betul, makin tu makin banyak A dapat. Okay. Okay, ini adalah cara kita untuk letakkan matlamat dekat Forever. Okay, betul. Selamat datang pada semua yang baru masuk. Masuk ramai-ramai lagi. Okay, so inilah dia. Apa goal setting kat Forever adalah 2cc, 5cc, 25cc, F2D, Local Trip, PMR, CBM dan GLT. So semua ni dah ditentukan. So dia punya dia punya timely bila. Okay, dah Forever dah tentukan cara dia. Macam mana cara nak achieve pun Forever dah bagi tahu siap-siap. So tinggal kita saja untuk gerak kerja kita saja untuk achieve semua ni. Okay, so bila kita cerita pasal goal setting, Kak Dea sebenarnya nak buka satu cerita. Okay, cerita ni sebenarnya Kak Dea ni orang yang daripada dulu memang suka dengar motivasi tau. Okay, memang selalu tulis apa yang diimpikan. Okay, pernah lepas habis degree, okay, dah waktu tu dah capai degree, waktu sebelum degree tu kita dah target, okay, waktu sebelum degree, waktu sebelum SPM lah, form 4, cikgu dah cerita apa step lepas kita kira lepas kita habis SPM semua kan. So waktu tu start tulis yang okay, waktu tu nak capai SPM, waktu tu 11 subjek, so 11A. Then apa tu next adalah sama ada kita nak pergi go pada diploma, STPM, so waktu tu kat sekolah agama dia ada STAM, okay, STAM ataupun go to matrikulasi. Okay, waktu tu memang pangkas siap-siap pergi ke diploma, pangkas siap-siap pergi form 6. Okay, memang waktu tu matrikulasi adalah aim kat dia, kan memang tulis siap-siap matrikulasi. Matrikulasi, memang dah tulis siap-siap matrikulasi. Then memang nak terus ambil degree. So memang nak matrikulasi 1 tahun je. Tak nak buang masa. Waktu tu lah fikir kat otak, aku tak nak buang masa, aku nak matrik 1 tahun je dan aku terus capai degree. Okay, waktu tu buat je. Okay, waktu memang dah tulis semualah kan, tulis. Then bila result SPM keluar, okay, tak dapat lah, belum, alhamdulillah rezeki 4A, syukur alhamdulillah jugalah. Waktu tu fikir, aku mesti dapat, waktu tu dah fikir dah, aku mesti dapat matrikulasi, memang dah yakin dah. So hantar borang form untuk matrikulasi tu memang hantar, hantar. Yang diploma tu isi je, buat syarat. Okay, isi buat syarat. Then pernah Kak Dea waktu lepas SPM, orang lain semua
Stam dia start awal tau, bulan 1, tak kisah dah keluar result ke belum keluar result, dia akan terus start sekolah. Okay, Kak Dia tak sekolah, Kak Dia pergi, punyalah yakin diri sendiri dapat matrikulasi, memang yakin gila-gila. Walaupun waktu tu result 4A, orang kata result gempak-gempak je dapat masuk matrik ni. Waktu tu tak rasa, aku mesti dapat matrikulasi. Waktu tu memang rasa gila-gila lah. So orang lain semua pergi sekolah, Kak Dia tak sekolah. Sampai dah satu hari ada orang cakap, okay, makcik Kak Dia cakap, kenapa kau tak masuk sekolah? Okay, dia cakap, sebab nak masuk matrikulasi. Kau yakin ke kau masuk matrikulasi? Yakin? Okay, buang masa je kau duduk rumah ni semua kan. Lepas tu rasa macam, kenapa cakap macam tu? Tapi hati tu memang rasa bulat kata, kita memang masuk matrikulasi. So tapi waktu tu terpaksa lah, waktu tu macam ragu-ragu jugalah kan bila dah orang cakap macam tu. So pergilah isi balik borang untuk masuk form 6. Masuk form 6 sekejap. Okay, habis je form 6, habis je dalam 2 minggu kot, dalam tak sampai sebulan form 6, tiba-tiba dapat keputusan matrikulasi. Yes, memang dapat. Memang dapat. 2 minggu je sekolah, bayangkan 2 minggu sekolah. Dah mula-mula dah yakin dah. Tapi sebabkan ada orang kata, ada orang kata, kau betul-betul boleh ke? Kalau tak dapat macam mana? So orang dah mainkan perasaan kita kan. Bukan perasaan, orang mainkan kita ni, jawab. So dah mainkan rasa macam tu kan. So betapa, kini tak apalah, kita dapat juga belajar kan. Adalah input. Tapi waktu tu dah bayar dah duit untuk, orang panggil apa? Duit TESL punya exam tu kan. So kita dah bayar, so cancel bayar tak apalah. Kini macam lepaskan bayaran tu, tapi still pergi dekat matrikulasi sebab kita betul-betul nak. Okay, lepas tu alhamdulillah dapat matrikulasi tu dan terus dapat degree. Okay, habis degree tak buat apa-apa, tak buat result, tapi sampailah ketika Kak Dia duduk sekejap. Okay, sebab aku dah habis degree, aku nak buat new target, goal setting untuk diri sendiri. Okay, buat target goal setting lagi. Okay, first goal setting adalah sambung master. Okay, sambung master sambil bekerja. Memang tulis siap-siap. Okay, sambung master sambil bekerja. Dan kahwin sebelum usia 25 tahun atau pada 25 tahun. Okay, memang waktu tu memang gelak sendirilah tulis, tapi tulis je lah kan. Dah sambung master, okay. Kiranya waktu konvo sama ada tengah pregnant ataupun dah ada baby. So antara dua, memang tulis dekat situ, bulat-bulat tulis. Okay, seterusnya nak beli kereta, waktu kerja nak beli kereta. Dan satu lagi impian adalah nak beli rumah semidi. Okay, sebab waktu tu kerja, yakin je. Okay, tulis kan. Lepas tu apa yang jadi? Okay, apa yang jadi? Okay, sekejap. Apa yang jadi? Okay, alhamdulillah. Okay, apa yang Kak Dia, yes, kahwin pun ada goals. Betul, sebab tu dekat forever pun kita kena goals. Okay, alhamdulillah. Okay, apa yang Kak Dia tulis ini adalah bulan 2011. Okay, waktu tu usia Kak Dia baru 25 tahun, bulan 7, 8, 9, 10, 25 tahun 4 bulan. Okay, capai, okay, impian nak kahwin. Umur 25 tahun 4 bulan, alhamdulillah Allah izin kahwin. Okay, dan satu perkara, memang waktu belajar, okay, sambung master juga, waktu sambung master tu memang tengah bekerja. Okay, Allah izin, memang senang je. Ingat lagi waktu 2010 nak daftar tu, waktu tu hari tu dah lagi 2-3 hari je baru perasan yang kata Bora UPU dah buka untuk permohonan masuk master tau. Lagi 2-3 hari je. Cepat-cepat pergi dekat BSM beli bagi nombor PIN tu. 2 hari, bayangkan 2 hari nak hantar, bayangkan kalau kita post ke sana 2 hari tu mungkin dah luput dah kan. So beli nombor PIN. Dan bila baca macam-macam benda yang dia minta. Sorry, bukan 2 hari, lagi 5 hari. So 5 hari. Sebab sempat jumpa lecturer. 5 hari, so macam-macam benda minta. Dia kata buat karangan dan bila karangan tu minta, lecturer approvekan. Okay, lecturer approvekan. Ada seorang lecturer yang kita pernah ajar kita approvekan dan bos kena approvekan. Maksudnya kita punya superior supaya maksudnya dia support kita sama belajar. Okay, dan waktu tu buat je waktu tu, main karang je kan. Lepas tu minta tolong bos tolong checkkan karangan. Waktu tu Kak Dia tak pandai sangat bahasa Inggeris. Sehingga Kak Dia memang tak cantik lah kan. Okay, tapi tulis je. So bos tolong, alhamdulillah bos baik, dia tolong betulkan semua vocab semua.
Then pergi 2 hari lepas tu appointment dengan lecturer, minta lecturer support. Okay, lecturer sign. So borak-borak semua. So memang lagi esok kot last. Esok last untuk borang tu. Kak cakap esok dah last dah ni. Dah final. Nak hantar ke tak? Nak hantar ke tak? Sebab dah last. So kalau kita sampai mungkin dah lepas. So tawakal, pergi terus dekat waktu rehat, waktu lunch hour, rehat terus hantar borang tu. Tiba-tiba dah sampai dekat office, tiba-tiba terfikir tertinggal satu perkara. Tertinggal satu syarat. Okay? Waktu tu dah ada atas meja tapi tertinggal atas meja, lupa nak masukkan sekali dan pergi balik, patah balik dengan orang kata, saya nak minta time out juga, pergi juga masukkan balik. 2 kali beli pos, maksudnya pos laju tu. Tak kisahlah berapa nak laburkan. Alhamdulillah dapat. Syukur alhamdulillah. Time kerja, so sambil tu dah kahwin dan Allah izin kata apa tadi, dekat goal setting tu goal setting tu kata sama waktu degree, waktu nak convo sama ada tengah pregnant ataupun dah ada baby. Yes, dah ada baby. Waktu tu Allah izin. Memang Allah izin. Memang kan saya cakap lah waktu tu kan macam waktu convo tu rasa menangis tau. Menangis sebab apa? Apa yang aku tulis tu Allah bagilah kan. So macam magic sangat. Lepas tu okay, satu lagi kereta, alhamdulillah dah beli kereta, walaupun waktu kereta idaman waktu tu adalah Satria tau. Satria ni tau. Tapi alhamdulillah Allah bagi kancil. Okey lah, alhamdulillah lah kan. Kita waktu tu tengah belajar, so belum ada, waktu tu belum banyak duit lagi sebab duit mostly memang pelajaran ditanggung sendiri, kan, pelajaran ditanggung sendiri, bayar sendiri. Okey, dapat. Then okay, waktu tu husband kata berhenti kerja. Okay, berhenti kerja, waktu tu dah fikir, aku tak akan dapat satu lagi aku punya target. Aku tak akan dapat aku punya satu target iaitu rumah semidi. Waktu tu fikir macam tu dah. Lepas tu sajalah beberapa tahun lepas tu tanya husband, apa sebenarnya rumah impian saja kan. Lepas tu husband kata semidi. Wow. Macam tiba-tiba macam sama lah apa yang kita tuliskan. So macam tu rasa macam peluang cerah sangat. So waktu buat bisnes lama tulis juga target adalah rumah semidi. Okay, dan waktu forever pun target sendiri adalah rumah semidi. Dan alhamdulillah walaupun target tu ditulis waktu tahun 2009 lepas habis degree. Okay, 2009 Allah izin, Allah jawab waktu bulan 7 2020. Okay, rumah ni pun tak senang nak dapat tau. Sebab aku waktu ni dia kan tak kerja, tak ada pendapatan, memang tak, waktu tu baru buat forever. Waktu tu dapat 5 cc pun tak senang waktu tu lah kan. Waktu tu, lepas tu fikir macam mana aku nak dapat rumah ni. Lepas tu husband pula dia komitmen dah full komitmen. Tiba-tiba Allah mudahkan cara. Okay, waktu tu dia dah buatkan full komitmen, so fikir nak jual, let go satu rumah. Okay, alhamdulillah Allah izinkan rezeki husband, rezeki anak-anak semua sama. Ada 2 rumah tapi sebab dah full komitmen, so husband jual satu rumah. Sementara nak jual tu sebab tiba-tiba COVID terpaksa hold dulu macam-macam ni lah, macam-macam benda yang kiranya kan nak jumpa orang ni tak mudah sebab nak kena banyak benda lah nak kena ni kan, sebab SOP. Dan hari-hari doa, okay, hari-hari tahajud kan, doa, ya Allah kalau betul rezeki rumah tu untuk aku, murahkan rumah tu untuk husband aku. Sebab apa? Waktu buat loan tak lepas sebab dah di 2 rumah. Okay, sebab rumah satu lagi tak lepas kan. Allah kalau betul-betul rumah ni memang untuk aku, murahkan rumah ni ya Allah, murahkan rumah tu. Waktu sebab apa? Rumah tu lepas harga rumah ni hampir 600,000. Okay, husband lepas betul-betul 600,000. Okay, sorry, 600, rumah ni waktu tu owner bagi 640,000. So husband punya boleh 600,000 je. Okay, hari-hari doa, ya Allah murahkan rumah ni untuk aku. Hari-hari lalu balik sekolah, ambil anak sekolah, lalu depan rumah tu. Rumahnya kan. Lepas tu alhamdulillah beberapa bulan 4 macam tu, owner tu telefon. Mula owner tu dah reject lah sebab kita orang dah tak lepas owner tu telefon. Boleh tak Cik Sabri nak tak duduk rumah saya? Beli rumah saya. So saya cakap, of course nak. Mestilah nak kan, sebab memang hari-hari lalu kan, walaupun husband tak tahu kan, husband tak tahu pun sebenarnya lalu depan rumah. Lepas tu dia kata berapa nak bagi tak? 590,000. Alhamdulillah memang dapat. Allah murahkan rumah ni untuk kita orang dapat.
Masya Allah, tabarakallah, Allah mudahkan. So dia kata apa, puan, encik sewa dulu rumah ni, dah sewa, masa settle je semua, Allah bagi izin duduk terus. Memang alhamdulillah dah settle lepas bulan 1 tahun lepas, bulan 1 tahun ni dah settle dah semua. Dan kita dah start bayar, alhamdulillah, syukur. Memang orang cakap get goal setting lah, the power of goal setting. Okay, lepas kita kena yakin lah apa yang kita nak. Okay, so nampak kan, walaupun tahun 2009 tu waktu dapat di 2020 hampir 10 tahun. Hampir 14 tahun, 11 tahun baru Allah bagi. Tapi Allah bagi juga. Okay, dapat tak? Semua dapat cerita ni? Okay, ada soalan? Sebelum kita sambung lagi sikit lagi. Alright, okay, kita sambung lagi. Alright, okay, seterusnya. Okay, ni the power of goal setting. Okay, tahun lepas. Okay, ni target kat dia buat tahun lepas. Okay, nampak. 2021. Okay, so manager Januari. Allah tak bagi. Allah bagi Februari. Alhamdulillah. Okay, yang lain income 5,000, alhamdulillah dah dapat. Dah dapat. Okay, syukur. Yang lain on the way, insyaAllah. Okay, ini target. Okay, so vision board. Okay, smartphone alhamdulillah dah dapat, memang dapat bulan Februari. Okay, Allah izin dapat. Okay, PTPTN sikit lagi nak habis lagi, insyaAllah settle bulan insyaAllah bulan 2 atau bulan 3 tahun ni, tahun depan settle insyaAllah, sikit lagi. Okay, new office pun dah ada. Memang waktu buat goal setting, terus alhamdulillah husband kata okay, jom kita set up bilik, kita buat ni. Okay, so terus set up bilik untuk buat new office untuk kat bilik sendiri. Okay, khatam Quran ni pun alhamdulillah dapat. Okay, saving tabung haji belum capai lagi, tapi alhamdulillah bertambah. Okay, bertambah. Okay, new MPV ni pun belum capai lagi. Okay, belum capai lagi, insyaAllah soon. Okay, insyaAllah. Okay, umrah ni, umrah ni kat tulis umrah September 2021. Okay, insyaAllah dah kita orang dah plan tengah usia dah bagi dah tahu apa kiranya travel and tours mana yang nak pilih. InsyaAllah dah tarikh, kita orang tinggal nak bayar je, insyaAllah. InsyaAllah bulan 3 ni kita orang akan semoga Allah pilih kami bulan 3 ni untuk pergi ke sana, insyaAllah. So tinggal nak bayar je lagi. Okay, so dah call semua. Okay, laptop for kids ni belum capai lagi. Okay, sebab Kak dia tengah settlekan yang ni dengan yang ni, untuk yang ni. Dan satu lagi reward ni, okay, alhamdulillah dekat team dah boleh bagi reward. Dekat team syukur, kiranya ada reward untuk family pun ada juga. So dengan pada mak mentua kan, ada juga bagi reward. Okay, dan zakat ni alhamdulillah syukur dah dapat bagi zakat. Okay, dengan income forever. Dan taja 2 orang anak yang belum mampu sekolah ni, alhamdulillah Allah izin bulan lepas dah nak start tadika kan, Kak Dia dapat taja seorang saudara sendiri. Okay, alhamdulillah. Okay. Okay, Kak Dia sebab apa? Apa yang Kak Dia tulis, Allah izin jadi. Walaupun belum 2 orang tapi dapat seorang. Alhamdulillah. Okay, insyaAllah tahun depan still tolong dia, sebab apa family dia memang tak senang. Okay, kiranya memang tak senang. So memang kadang-kadang kesian juga sebab apa dia minat belajar. Walaupun kecil lagi, dia sepupu. Okay, sepupu dia minat belajar tapi mak ayah dia memang tak mampu. Okay, so Kak Dia tolong bayarkan. Alhamdulillah Allah izin. Okay, so lagi seorang insyaAllah. Okay lah, tambah lagi kot tahun ni tahun depan kan, insyaAllah. Okay, ini goal setting yang Allah izin. Okay, goal setting yang Allah izin dapat. Okay, kita rancang. Okay, kita tulis. Alhamdulillah banyak sangat Allah dah bagi. So berani je tulis income kita. Walaupun kita rasa macam mampukah aku? Sebab apa? Kita sebagai manusia memang tak mampu. Sebab kita manusia, kalau kita fikir logik,
aku tak boleh benda ni, tak boleh. Tapi bila fikir, yang buat benda ni siapa? Yang bagi semua ni siapa? Usaha kita adalah usaha kita, ibadah kita. Tapi yang bagi rezeki tu Allah. Okay, so buat je. Okay. Okay, seterusnya saya share lagi. Sikit lagi nak habis. Okay. Alright. Seterusnya, okay. Ini aja. Hidup kita adalah proyeksi. Macam mana kita tu dekat, kita tahu apa, kita punya law of projection. Apa yang kita target. Okay, project. Apa yang kita pandang kat depan. Apa yang kita nak sangat. Okay, so hidup kita project. Okay, Allah bersangka, kita kena bersangka baik dengan Allah. Allah mengikut sangkaan hambanya. Okay, aku bersama sangkaan hambaku terhadapku. Okay, sekiranya sangkaan terhadapku baik, maka baik baginya kebaikan. Maka jangan bersangka terhadap Allah melainkan yang baik-baik sahaja. So kita kena sangka baik dengan Allah kan. Okay, bila kita rasa kita nak, sangka baik je. Sangka baik je. Walaupun kita rasa macam, sebab aku ada teringat satu cerita. Satu cerita ni memang cerita benar, kisah benar. Ada seorang lelaki dekat negara Afrika. Negara tu memang tak ada, memang susah Afrika kan. Afrika tu memang Afrika yang penuh dengan apa? Dengan kiranya gurun. Nak kapal terbang pun, nak fikir, nak cari duit untuk beli tiket kapal terbang pun tak mudah. Kan? Tapi orang lelaki tua ni, dia memang masuk berita, dia sentiasa yakin dia dapat pergi Mekah. Dia punya hari-hari dia doa, dia kata dia semayang, dia doa dia nak pergi Mekah menunaikan haji. Okey, satu hari ada seorang seorang wartawan pergi dengan wartawan pergi ke negara Afrika tau. Wartawan negara Saudi pergi Afrika. Turut jumpa dekat perkampungan orang lelaki ni. So lelaki tu kata, saya nak pergi Mekah, boleh tak bawa saya pergi Mekah? Dia tanya lelaki tu, kata, awak daripada mana? Kami daripada Arab Saudi. Wah, saya nak pergi Mekah, boleh tak awak bawa saya ke Mekah? Macam kira apa yang dia cakap tu masuk dekat berita. Lepas tu Sultan Arab Saudi waktu tu terdengar dia punya temu ramah tu, dan Masya Allah, subhanallah, tabarakallah, ya Allah, dia dapat Sultan Arab Saudi taja dia untuk pergi ke Mekah. Masya Allah. Bila kita betul-betul nak kan, Allah pasti bagi. Macam tu je. Semudah tersenyum walaupun bukan dengan kita sendiri kan, walaupun dengan free pun Allah pasti bagi macam tu. So kena buat dengan yakin. Dengan yakin apa yang kita nak kena buat dengan yakin. Okay? Semuanya banyak ilmu. Ada. sorry. Okay, seterusnya last ke? Okay, start. Okay, yang ni buat waktu waktu bersetting tu juga. Okay. 5cc, Alhamdulillah tahun ni sampai 5cc, November sampai 5cc, dan manager waktu tu tak tulis tarikh sebab apa, tak tahu kan, waktu tu tak yakin diri. So Alhamdulillah dapat Februari. So ni belum lagi, ni insyaAllah, guru ni insyaAllah soon. Okay, soon. Okay, dan tahun ni, ni pun belum dapat persetujuan daripada si perawan lagi, tapi saja letak dulu. Dan semua orang berdoakan. Okay, so ini adalah target kat 2022. Okay, insyaAllah. Okay, dan insyaAllah ini InsyaAllah akan tercapai, insyaAllah. Okay, doakan. Okay, sebab apa kita mengikut, Allah mengikut sangkaan kita kan, so kita kena sentiasa doa je. Okay, Alhamdulillah, yes, Allah pasti suka nak bagi semua. Okay, so rancangan adalah seperti peta. Apa yang kita rancang adalah seperti peta. Okay, tanpanya perjalanan bisnes kita akan sesat. So dalam Business Forever kita kena ada perancangan yang betul-betul kiranya betul-betul untuk kita capai. Okey, malu bila tidak mengabulkan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Rabbmu, yakni Allah Subhanahu Wa Taala adalah Maha Pemalu, lagi Maha Mulia. Dia malu terhadap hambanya yang berdoa dengannya, mengangkat tangannya kepadanya, kemudian dia menolak dengan hampa. Hadis riwayat Daud nombor 1488, hadis Tirmizi dan At-Tirmizi nombor 3556. So akhir. Okay, sebelum Kak lepas baton kepada Kak Su. Okay, Allah sentiasa mengikut sangkaan kita dan Allah sentiasa malu untuk tak memakbulkan doa kita. So please semua buatlah vision buat masing-masing. Okay, walaupun kita rasa macam aku mampu ke capai ni, boleh ke? So buat je. Sebab apa? Kadang waktu first buat vision buat, kawan ni suruh buat vision buat, apa benda aku nak buat ni? Apa benda ni? Satu benda tak tahu, CBM. Macam mana nak capai CBM? Tahu dah capai CBM macam mana, tapi macam mana aku nak buat? So macam mana nak belanja ni? Tahu nak macam mana nak capai, tapi boleh ke? Buat je. Jangan
ragu-ragu. Walaupun kita nak, kita kena buat. Kita kena tulis. Sebab Kak Dia dah banyak juga perjalanan hidup dan yang buat vision board, Alhamdulillah Allah dah jawab. Macam Kak Dia cerita tadi. Bukan Kak Dia share bukan sebab nak riak ke apa tak. Sebab Kak Dia nak semua orang ambil yakin yang kata apa yang kita buat, apa yang kita tulis, apa yang kita nak tu semuanya boleh dapat. Walaupun benda tu kadang-kadang kita rasa macam kelakar kan. Macam tadi, jika nak kahwin, nak kumpul, waktu dah ada anak ke, waktu tengah mengandung ke, macam pada macam kelakar, waktu tu dia gelak-gelak tapi Allah bagi. Dan satu Kak Dia ingat cerita Prof Muhaya cerita, kini Prof Muhaya baru sekejap je sikit. Dia kata waktu dia nak umur 13 tahun, umur 15 tahun cikgu tanya nak jadi apa? Semua orang ini doktor, nak jadi lawyer, tapi dia kata apa? Saya nak kahwin. Lepas tu dia kata lepas kahwin saya nak jadi doktor. Lepas jadi doktor, saya dah kahwin, saya dah ada anak. Lepas saya dah ada anak, saya nak jadi doktor. Memang step tu Allah bagi. Dia cakap, dia sendiri cakap, step tu apa dia cakap tu memang Allah bagi. So kenapa kita nak kena ragu lagi? Kan? So keep tulis je, set up matlamat masing-masing. Okay, buat vision board, goal setting untuk forever dan goal setting untuk diri sendiri punya goal setting apa yang kita nak capai tahun depan. Okay, Kak Dia doa semoga semua orang capai matlamat dia tahun depan. Amin. Okay, amin ya rabbal alamin. Okay, sebelum Kak Dia akan serahkan Sunday special talk ni kepada Kak Su. Okay, kita dengarkan daripada CBS.